Okey, sekarang mari kita lihat bagaimana cara untuk kita menulis jawapan bagi soalan tersebut. Okey, cikgu akan tunjukkan contoh dalam format bentuk penyata. Okey, macam biasa kamu tuliskan nama Kelab Badminton Taman Bukit Katil Kenari. Okey, tajuknya akaun perdagangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Okey, mesti hafal template mesti hafal template. Hafal template. Okey. Caranya, sekiranya kamu sudah hafal, kamu tuliskan dulu semua. Okey, item-item yang ada dalam akaun perdagangan ini. Okey, tanpa mengisi amount dahulu. Okey, tuliskan dahulu. Kalau ada, kita akan letakkan amount. Kalau tak ada, nanti kita hanya dash sahaja. Okey, letakkan amount jualan. Okey, jualan tadi kita sudah kira, iaitu jualan tunai tambah dengan jualan kredit. Okey, 15,520. Okey, tolak kos jualan. Kita ada inventory awal. Okey, dalam soalan tadi kamu boleh tengok inventory awal bagi kafe 2320. Okey, tambah dengan belian, iaitu belian tunai tambah dengan belian kredit. Okey, dapat 12750. Okey, kamu tambahkan dua amount ini dapat 15070. Okey, tolak inventory akhir bagi kafe tersebut, iaitu 3100. Kamu akan dapat amount 11970. Okey, belanja pengendalian yang terlibat dan telah pun ditulis dalam soalan ada dua sahaja, iaitu lesen perniagaan dan upah pekerja kafe. Jadi kamu tambahkan 11970 tambah 400 tambah 600. Kamu akan dapat amount 12970. Okey, jadi jualan tolak dengan kos jualan iaitu 12970. Kamu akan dapat positif 2550. Sekiranya amount itu positif, dia adalah untung bagi kafe tersebut. Senang kan? Mudah saja cara nak kira kalau murid-murid hafal template ataupun format bagi akaun perdagangan ini. Sebab peruntukan markahnya tidaklah begitu besar. Okey, sekarang kita tengok untung atau rugi aktiviti berkala bagi kelab dan persatuan. Okey, itu tujuan kita menyediakan akaun perdagangan aktiviti berkala. Okay, macam tadi kafeteria kan. Okey, keuntungan daripada aktiviti berkala kelab dan persatuan diperoleh apabila jumlah jualan, okey, jumlah jualan tadi iaitu jualan tunai tambah dengan jualan kredit, okey, melebihi daripada jumlah kos yang ditanggung. Okey, maksudnya jualan lebih besar daripada kos lah. Okey. Kalau jualan lebih besar daripada kos, kita namakan sebagai untung. Okey, manakala keuntungan yang diperolehi dianggap sebagai pendapatan hasil dan dikreditkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, amount yang kamu kira dalam akaun perdagangan tadi, yang mana kamu memperolehi untung kafe tadi, kita akan bawa dia ke akaun pendapatan dan perbelanjaan sebagai untung kafe. Jelas ya? Untung atau rugi aktiviti berkala bagi kelab dan persatuan. Okay, sekiranya jumlah kos yang terlibat melebihi jumlah jualan yang diterima, maka kerugian akan diperolehi. Okay, cikgu dah terangkan tadi. Kalau amount dia bernilai negatif, maksudnya kos lebih besar daripada jualan. So, kita akan dapat rugi. Okay, kerugian ini merupakan perbelanjaan hasil dan akan didebitkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay, masih juga kita akan carry forward amount tersebut ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay, selain memperoleh keuntungan daripada aktiviti berkala, kelab dan persatuan juga boleh memperoleh keuntungan daripada lain-lain aktiviti seperti menganjurkan pesta ria, pertandingan sukaneka dan pertandingan mewarna. Okay. Selepas ni kita akan tengok bagaimana cara untuk kita mengira keuntungan ataupun kerugian daripada menganjurkan aktiviti-aktiviti berkala ini.
Seperti yang kita sedia maklum yang cikgu beritahu sebentar tadi, okey, ada juga kelab persatuan menjalankan aktiviti-aktiviti ataupun pertandingan secara berkala. Okey, contohnya kita ada pertandingan mewarna bagi kanak-kanak. Okey, tengok pada soalan, kelab rukun tetangga Sungai Tua telah mengadakan pertandingan mewarna bagi kanak-kanak. Okey, maksudnya aktiviti ini adalah secara berkala. Okey, bukannya sebulan sekali ke ataupun bukannya setiap masa mungkin setahun sekali ataupun setahun 2 kali, okey, yang berkala Jadi kita kena kira juga adakah aktiviti ini memberikan keuntungan ataupun kerugian kepada kelab tersebut. Okey, bagaimana cara untuk kita mengira? Okey, mudah saja. Kita buat sedikit pengiraan melalui penyata mengira untung atau rugi pertandingan mewarna. Okey, yang ini kita ikut kepada tajuk yang ada dalam soalan lah, mungkin pertandingan mewarna ataupun pertandingan sukaneka ataupun pertandingan pesta ria. Okey, yang berkaitan dengan soalan ada dinyatakan dalam soalan lah. Okey, sekarang maklumat yang diperolehi, yang diberi, okey, daripada pertandingan mewarna tu hasil kutipan yang diperoleh adalah sebanyak 3,800. Mungkin daripada segi yuran lah, yuran penyertaan. Ataupun kita jual-jual barang dalam pertandingan tu, so kita tambahkan semua dapat 3,800. Okey, kemudian daripada 3,800 tu kita gunakan sebanyak 1,800 untuk beli hadiah. Okey, mungkin kita ada buat pertandingan dan kalau pertandingan mesti ada pemenang, betul? So pemenang mestilah diberikan hadiah. Okey, kita juga ada mungkin perlukan penyewaan dewan. Okey, nak buat dekat mana? Pertandingan tu mungkin tak ada tempat, jadi kita perlu sewa sebuah dewan. Jadi perlu keluarkan kos untuk bayar sewa dewan tersebut. Okey, daripada maklumat ni kita akan kira adakah pertandingan mewarna itu memberikan keuntungan atau kerugian kepada kelab rukun tetangga Sungai Tua. Okey, caranya adalah kutipan pertandingan. Okey, kita akan tolak dengan semua kos yang terlibat. Ataupun berapa yang kita dapat. Okey, dapat. Okey, tolak dengan berapa yang kita keluarkan. Duit yang kita keluarkan. Okey, dapat kutipan 3,800. Kos yang terlibat hanyalah pembelian hadiah dan juga sewa dewan. So, tambah dua-dua kos jadi 2,300. Oleh itu, berapa yang kita dapat? 3,800 tolak semua kos yang terlibat 2,300, kamu akan dapat 1,500 positif. Maksudnya hasil daripada mengadakan pertandingan mewarna bagi kanak-kanak, okey, kelab rukun tetangga Sungai Tua mendapat keuntungan sebanyak 1,500. Okey, oleh itu amount ini 1,500 ini kita akan bawa ke carry forward ke akaun pendapatan dan perbelanjaan juga. Di situlah semuanya terkumpul di akaun pendapatan dan perbelanjaan untuk kita dapatkan lebihan ataupun kurangan.